Mengenai apa yang Berhormat Pasir Gudang timbulkan itu ialah mengenai 1503 lah sebenarnya. Ya. Saya tak boleh buat interpretasi 1503 sebagai seorang peguam lah dalam Dewan ni, kerana itu bukan kuasa saya. Tapi sefahaman saya 1503 tu dia ada tiga elemen. Satu elemen dia kata proklamasi darurat atau apa-apa ordinan yang dibuat mestilah dibentangkan di dalam Dewan apabila Parlimen bersidang. Late before the Parliament. Satu. First element. Bahagian kedua pada 1503 itu, bahagian keduanya frasanya ialah unless sooner revoked. Unless sooner revoked. Ya? So jadi nombor satunya perlu dibentangkan, must be late. Nombor dua, frasa yang penting ialah unless sooner revoked. Frasa yang kedua yang penting. Ya. Kemudian frasa yang ketiga, elemen yang ketiga yang menjadi buah perbincangan kita selalulah. The House may, both of the houses may resolve to annul. Keperluan untuk membentangkan proklamasi darurat ataupun ordinan-ordinan yang telah dibuatkan itu adalah amat terang dan nyata dalam 1503. Ya. Tetapi persoalannya sekarang, apakah ianya perlu didebat, dibahas dan sebagainya. Ini pendapat saya. Perlembagaan persekutuan itu adalah satu undang-undang yang amat spesifik. Penggunaan bahasa yang digunakan di dalam perlembagaan persekutuan itu amat spesifik. Ya, it is chosen deliberately dengan izin. Semua perkataan tu is chosen deliberately. So di dalam 1503 penggunaannya pun very deliberate. Must be late. Dia tak kata must be table. Sebagai contohnya. Kita buat comparison ya dengan artikel 100. Artikel 100 mengenai supply bill. So dia kata every year there must be a supply bill table. So bila jadi bill tu dia rang undang-undang lah. Bila rang undang-undang tu of course kita kena ada bacaan pertama, bacaan kedua, bahas, jawatan kuasa dan bacaan ketiga. Because dia kata supply bill. Ya. Kita kontraskan kepada artikel 90 sekejap 99 ya. Sebagai comparison lah Yang Berhormat. 99 merujuk kepada annual financial statement. Annual financial statement. So dia kata 91, the Yang di-Pertuan Agong shall in respect of every financial year cause to be laid before the House of Representatives a statement of the estimated receipt and expenditure of the Federation. So again 99 dia tak kata bill. Dia very specific, dia kata lay. So every year masa bajet tu kita lay. Government akan lay lah annual financial statement ni. Dan apabila lay tu tak adalah perbahasan mengenai annual financial statement tu. Kita cuma ada perbahasan mengenai bajet saja. So that's why I said the constitution ni dengan izin menggunakan perkataan-perkataan yang amat spesifik. And these words dengan izin are chosen deliberately. It's not willy-nilly. Deliberately. Dia ada maknanya yang tersendiri. So 1503 dia kata lay. Saya bagi lagi satu contoh. YB Puchong. YB Puchong seorang peguam perlembagaan. Saya bagi lagi satu contoh. Kalau kita pergi ke macam SPR, masa saya kat SPR dulu, Schedule 13. Schedule 13 mengenai schedule ke-13 mengenai delimitation or rather redelineation lah. Redelineation ya. So kalau kita pergi ke section 9
schedule 13, dia kata, as soon as may be after the Election Commission have submitted their report to the Prime Minister, report mengenai redelineation tu, under Section 8, quote ya, ini penting, he shall lay the report before the House of Representatives. The Prime Minister must lay the report before the House of Representatives together, except in the case where the report state no alteration is required to be made. Okay, he shall lay with the draft of an order to be made under Section 12. Okay, again, bila dia lay the report tu takkan dibahas. Takkan dibahas. Tapi kita perlu ke Section 10. If any draft order referred to in Section 9 tadi is approved by the House by resolution supported by the vote of not less than 1/2 of the total number. So again, walaupun report tu delay, tapi draft order tu dia kena ada resolution of not less than 1/2 of the total number of members of the House to approve. So again, dia deliberate. Dia apabila delay, dia kata report tu lay, tapi draft order yang dilampirkan tu mesti di approve. So again, bila perlembagaan tu memerlukan approval, dia akan kata either through a bill or through a draft order dan sebagainya. Ya. Jadi pada pendapat saya, hak untuk revoke tu, dia kata unless sooner revoke. Unless sooner revoke tu, under 1503, dia membayangkan satu keadaan di mana ianya di-revoke walaupun belum ke Parlimen. Itulah pemahaman saya. Tapi of course terpulanglah kepada pihak kerajaan, pihak menteri untuk mengambil tindakan yang mereka fikir mengikut Perlembagaan Persekutuan. Tuan Speaker, bukan untuk saya untuk